Assalamualaikum teman-teman. Salam Ramadan teman-teman. Dapur Mama Alik hari ini nak masak bubur pedas Sarawak yang sinonim dengan bulan puasa atau bulan Ramadan di Sarawak. Jom kita lihat bahan-bahannya. Kita guna santan, daun tebawan dan daun kunyit, tahu kering, kulit sapi atau kulit lembu, kentang, bawang merah, bawang putih, udang kering dan bahan utamanya bumbu bubur pedas ataupun kita panggil ibu bubur pedas ya. Bubur pedas Sarawak ni versi dapur Mama Alik ya. Jadi ini yang dapur Mama Alik selalu masak untuk bubur pedas Sarawak ya. Kita akan lihat bahan-bahannya dengan lebih detail. Jom. Bahan utama untuk membuat bubur pedas Sarawak ialah bumbu bubur pedas ataupun kita panggil ibu bubur pedas. Saya beli saja bumbu bubur pedas ni kerana untuk menyediakannya memang sangat rumit dan agak sukar ya. Jadi bahan utamanya seperti kita boleh lihat adalah beras dan pelbagai jenis rempah ratus. Bumbu ni biasanya saya tempah saja ya daripada orang yang memang mahir untuk buatnya. Seterusnya bahan utama yang lain ialah kulit sapi ataupun kulit lembu ya. Kulit sapi ataupun kulit lembu ni kita beli yang memang dah siap dari pasar. Kemudian kita perlu bersihkan ya. Kemudian dihiris kecil sebelum direbus sehingga empuk dan ditos ya. Seterusnya kita juga guna kacang tanah yang saiz besar ya. Kacang tanah saiz besar ni kita boleh pilih untuk kita rendam saja semalaman ataupun kita boleh rebus sehingga lembut ataupun empuk ya. Dan kita toskan juga ya. Kulit sapi dan juga kacang merah ni perlu direbus dengan empuk supaya nanti tidak memerlukan masa yang lama lah ketika kita memasak bubur pedas Sarawak ni ya. Ni dia kacang saiz besar tu. Kemudian kita juga perlukan daun yang memang khas. Kalau tak ada daun ni, rasa memang tak cukup lah. Kita perlukan daun tebawan ni ataupun ada juga orang panggil daun berbuas ataupun daun buas. Tapi di tempat saya kami panggil daun tebawan. Jadi daun ni kita boleh dapatkan, bau dia sangat harum. Dan kita pilihkan, kita potong dan kita bersihkan daripada bahan-bahan yang kotor tu. Kemudian kita ambil dan kita bersihkan. Kita perlukan dalam 2 genggam ya, 2 genggam daun tebawan ni. Dan kita juga perlukan daun kunyit. Daun kunyit ni kita perlukan dalam segenggam. Jadi daun kunyit ni kita pun sama juga kena basuh sehelai-sehelai seperti daun tebawan tadi ya. Basuh dengan bersih supaya kita tak nak ada pasir ke ataupun bahan-bahan yang kotor ya. Jadi sebelum kita nak menghirisnya untuk daun kunyit ni, bahagian belakang yang keras tu kita perlu buangkan. Ini kita perlu buangkan. Kita hanya perlukan bahagian daun dia saja yang lembut saja ya. Kemudian ikutlah nak buat style macam mana. Yang penting kedua-dua daun tebawan dan daun kunyit tadi mesti dihiris halus ya. Dihiris dengan halus-halus sekali ya. Kalau tak halus nanti rasanya agak sedikit kasar apabila kita masak bubur pedas nanti ya. Jadi ini cara saya lah. Biasa saya golongkan macam ni. Kemudian saya cuba hiris nipis-nipis. Hiris senipis yang dapat ya. Supaya nanti rasanya lebih blend dalam bubur pedas kita ya. Dua-dua sama, daun kunyit dan daun tebawan ni kita perlu hiris dengan halus ya. Kalau tak nak hiris, boleh pilih untuk gunting lah. Kalau mahir boleh pilih gunting. Tapi yang pasti mesti hiris dengan sehalus yang mungkin supaya nanti rasanya masuk dalam bubur pedas ni ya. Jadi kita boleh lihat ini hasilnya. Daun kunyit yang kita telah hiris tadi halus ya, tapi ini belum cukup halus tapi boleh lah ya. Dan inilah dia daun kunyit dan juga daun tebawan yang kita telah hiris halus-halus ya.
Jangan biarkan lama sangat takut dia terlalu kering nanti ya. Dan seterusnya kita gunakan tahu kering juga. Tahu kering ni kita boleh pilih untuk rebus juga ataupun kita rendam ya. Dan kita akan potong kecil-kecil ya, potong halus-halus lah. Macam ni, potong halus-halus, potong kecil-kecil. Sama juga dengan daun tadi, jangan biarkan terdedah dengan angin ya, sebab dia mudah keras. Nanti rasa tak begitu sedap kalau dimasak dalam bubur pedas tadi. Jadi tutuplah dengan kain sebelum kita tunggu untuk masukkan dalam bubur pedas tu. Kemudian saya masukkan juga 3 biji kentang ya, yang dipotong dadu. Saya potong dadu kecil-kecil saja ya. 3 biji kentang, buang kulit, bersihkan dan potonglah dadu supaya nanti masuk dalam bubur pedas kita lebih cantik ya. Saya potong dadu kecil saja. Kali ini saya hanya guna santan kotak saja ya, sebab tak ada kelapa sekarang ni. Jadi guna santan kotak dalam 500 ml. Kalau rasa nak lemak lagi, boleh tambah lagi lah, lebihkan santan kelapa ni ya. Kemudian saya guna juga 7 biji bawang merah dan 1 labu bawang putih. Yang ni saya tumbuk dengan lesung sahaja. Dan saya juga gunakan 3 biji cili tadi ya. Kalau tak nak pedas, tak perlu letak cili lah. Kalau nak pedas, boleh lebihkan cili tu. Kemudian saya guna segenggam kecil udang kering ya. Udang kering ni direndam dan kita tumbuk sama dengan bawang merah dan bawang putih tadi ya. Kalau nak guna ikan bilis pun boleh. Ini dia tadi bahan-bahannya yang kita perlu sediakan terlebih dahulu sebelum kita mula memasak ya. Kita sediakan siap-siap semua ni untuk memudahkan kita memasak nanti ya. Sebab nanti apabila kita memasak bubur pedas tu, kita kena kacau selalu. Jadi kita tak ada banyak masa untuk sediakan bahan-bahan ya. Ini tadi bahan-bahan dia. Untuk bahan-bahan yang belum kita gunakan, kita tutup dulu untuk mengelakkan dia cepat kering ya. Agar nanti rasanya tak begitu lembut apabila dimasak ya. Jadi sekarang kita panaskan minyak secukupnya. Saya gunakan periuk ya supaya senang nanti. Panaskan minyak dan sekarang saya tumis bawang merah, bawang putih, cili dan juga udang kering yang saya telah tumbuk dengan lesung tadi ya. Kalau blend rasa dia kurang sikit, jadi kita tumbuk lah supaya rasanya lebih klasik sedikit ya. Tumislah sehingga aromanya naik ataupun naik bau dan berwarna sedikit kekuningan. Dan kita masukkan secawan air ya. Kita masukkan secawan air, kita goreng lagi sehingga berwarna sedikit pekat dan berwarna kekuningan ya. Api tu kita boleh adjust sendiri. Kalau rasa terlalu cepat dia panas, kita kecilkan sikit ataupun kita tak sederhana ya. Kemudian kita masukkan kentang yang telah dipotong dadu. Saya biasa guna api sederhana sahaja ya. Kentang potong dadu ni tadi kita goreng. Tak perlu tunggu empuk ya. Lebih kurang dia telah lembut sedikit saja. Kita tambah sikit lagi air ni. Kita goreng lagi hingga sedikit empuk ya. Jangan sampai dia terlalu empuk, takut dia lembik nanti tak ada rupa kentang dah ya. Kita goreng lagi sehingga kentang sedikit empuk. Sekarang bumbu ni tadi kita gaulkan dengan sedikit air supaya dia tak terlalu kering apabila kita masukkan ya. Masukkan bumbu yang telah digaul dengan air tadi ke dalam periuk kita. Kemudian kita kacau dan kita goreng. Masukkan 2 cawan air. Ini kita kena kacau selalu kecuali kita guna periuk non-stick. Kalau periuk yang biasa tu memang kena kacau selalu, takut di bahagian bawahnya hangit nanti ya. Bumbu pedas ni kita kena masak dengan secukupnya. Macam kita tumis tu, perlu tumis secukupnya. Takut nanti cepat basi ataupun bau dia tak begitu menyenangkan ya. Jadi kita kacau supaya bahan-bahan tersebut masak sekata dan bahagian bawah periuk dia tidak melekat ya, ataupun tidak hangit.
Apabila bumbu ni kita dah sudah ambil likat, kita lihat dekat sini, dia sudah pekat dan likat. Kita masukkan tahu kering tadi yang telah dihiris ataupun dipotong kecil tadi, masukkan secawan air lagi. Dan kita tunggu lagi sehingga mendidih dan kuah agak sedikit pekat ataupun likat. Kita tunggu lagi. Kacau selalu seperti biasa supaya bahan dia masak sekata dan bahagian bawah dia tidak hangit ya. Kemudian kita masukkan hirisan daun kunyit dan juga daun tebawan tadi. Kita masukkan semua dan kita kacau lagi. Kita tak nak ada bahan yang berketul-ketul ya. Kita kacau lagi. Kacaulah sehingga sekata. Tunggu sebentar. Agak-agak ada dah masuk sikit daun tadi, warna dah berubah sedikit dan dah mula mendidih. Kita masukkan kacang tanah yang telah kita rebus dan toskan sebelum ni, dan kita masukkan juga hirisan kulit lembu yang telah kita rebus dan tos. Kulit lembu ni dia ada dua jenis ya. Kalau dia jenis yang bagus, kita sebenarnya tak perlu rebus dan toskan lah. Kita boleh terus hiris dan cuci bersih dan masukkan. Tapi yang ni dia agak keras sikit, jadi saya rebuskan dahulu. Rebuskan supaya empuk, lebih mudah kita masak nanti. Kemudian saya masukkan 500 ml santan. Sebenarnya kalau nak rasa lebih berlemak, kita guna santan yang original, yang kita perah sendiri ya. Tapi sekarang sebab musim bulan Ramadan ni memang susah sikit nak cari kelapa yang ori, jadi saya guna kelapa kotak saja ya. Jenis biasa saya guna Kara ataupun yang ayam brand ya. Kemudian kita biarkan dia mendidih, kacau selalu. Biarkan dekat situ, kacau selalu mendidih. Lihat cantik warna dia ya. Ada orang dia tambahkan sedikit lagi kunyit ya, tapi saya rasa bumbu ni memang dah cukup baik dah yang dibuat oleh orang yang selalu saya tempah ni. Jadi saya tak letak kunyit tambahan lagi lah ya. Kita biarkan bubur pedas ni dia mendidih dan masaklah sehingga kuah dia betul-betul matang ya. Kita lihat macam ni. Tengok bau dia memang semerbak harum ya. Kalau bau bubur pedas ni memang sinonim lah dengan bulan puasa ataupun bulan Ramadan di Sarawak. Kita biasa makan untuk sungkir nanti ataupun buka puasa lah. Lihat dekat sini. Dah siap. Kita lihat sini. Mula-mula anda akan lihat dia sedikit tidak begitu likat ataupun cair, tapi dalam 15 minit nanti kita akan lihat dia dah mula pekat dan likat ya. Silalah coba dan menjamu selera. Jadi masak seperiuk ni untuk jiran-jiran, dikongsi bersama dengan jiran-jiran dan juga dibawa balik untuk anak-anak dan cucu-cucu ya, untuk sahur mereka ataupun buka puasa nanti. Sebenarnya bubur pedas Sarawak ni boleh letak banyak lagi bahan. Contoh cangkok manis, kacang panjang, sayur midin yang popular di Sarawak ya. Bubur pedas ni versi dapur Mama Alik ya. Harap anda suka dan enjoy. Salam Ramadan. Like dan subscribe.